Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Syah. So, hari ni saya nak sambung pembelajaran kita bagi bab 5 Maths Form 5, tajuk kekongruenan pembesaran N gabungan transformasi. Jadi hari tu kita dah belajar pasal kekongruenan. Jadi hari ni saya nak masuk pembesaran. Pembesaran ni dia macam panjang sikit. So maybe saya tak sempat nak habiskan hari ni. Maybe kita memerlukan 2 kali kelas and then baru saya akan habiskan pembesaran. So kita tengoklah hari ni sampai mana boleh habiskan pasal pembesaran ni. Saya target setengah jam, Kang nanti otak tepu pula kalau kita buat banyak-banyak. So jom kita start untuk pembesaran. Jadi sebelum pembesaran kita kena belajar pasal keserupaan. So macam mana apa yang dikatakan sebagai serupa. So bila serupa ni ciri-ciri dia adalah dia ada 2 objek geometri. Memanglah sebab kita nak bezakan antara 2 objek kan, sama ada dia serupa atau tak. Adalah serupa apabila nisbah sisi sepadan adalah sama. So nanti kita tengok nisbah dia macam mana and macam mana yang dikatakan sebagai nisbah sepadan. And then sudut sepadan adalah sama. Maksudnya kalau untuk sudut dia mesti sama. Sudut sepadan dia adalah sama. Kalau untuk keserupaan ni nisbah, kalau sisi dia kita tengok nisbah dia adalah sama. So nanti kita tengok macam mana nak fahamkan iaitu nisbah sisi sepadan dengan sudut. Alright, sudut ni insyaAllah okey lah. So kita tengok kat sini. Ini latihan kendiri. Siapa yang ada buku teks boleh tengok latihan kendiri 5.2a. Jadi macam mana kita nak tengok sama ada dia sama atau tak. So dia ada 2 benda yang kita kena tengok, iaitu nisbah sepunya. Dengan yang kedua adalah dia punya sudut. So kita akan cek 2 benda ni berdasarkan latihan ni. Okey. So kat sini kita tengok untuk kita cek dulu sudut yang mudah. Dia tak bagi kat sini dia tak bagi nisbah sepunya untuk sisi. So untuk soalan 1A, dia ada soalan 1A dengan B tau. Saya tunjuk A sahaja. Saya nak tengok konsep dia. Jadi dekat A, 1A dia cakap kat sini sudut ni adalah 30 dengan 90. Jadi dekat sini balance dia, sudut untuk segitiga adalah 180. So teacher ambil 180 tolak 90 tolak 30 untuk tahu yang balance ni. So 180 tolak 90 tolak 30, kita akan dapat kat sini 60. Sini pun sama, iaitu sini 60, sini 90, mestilah kat sini 30. Sebab total adalah 180. Disebabkan dia tak bagi sisi, jadi kat sini saya boleh cakap ini adalah samalah serupa. So soalan dia tentukan sama ada setiap pasangan objek geometri yang berikut adalah serupa. Bila dia sama ketiga-tiga dia punya sudut, so kita boleh cakap ini adalah serupa lah. Okay, ini adalah untuk A. So konsep dia untuk serupa ni, you guys tengok 2 benda, iaitu dia punya sudut dengan dia punya sisi tu, nisbah sepunya. Okay. And then B kat sini kita tengok. Sini dia cakap 5. Okay, teacher nampak ni dulu sebab sini 5, 5, 5. Confirm dah sama. 5, 5, 5. Jadi bila segitiga sama sisi, 180 bahagi dengan 3 lah. Sebab total segitiga still 180. So teacher bahagi 180 bahagi dengan 3, teacher akan dapat 60. So setiap ni akan dapat 60, 60, 60. Okay. And then teacher tengok kat sini 50. So sama kat sini 50. Kat sini 50, 50, 100, sini 80. Jadi dah nampak dah kat sini, bila sudut dia tak sama, teacher dah tak tengok dah dia punya sisi. So kat sini sudut tak sama, jadi ini adalah tidak serupa. Nampak cara dia? Tidak serupa. So teacher dah tak check dah dia punya nisbah sepunya, sebab dah memang nampak dah tak serupa. Okay. And then yang C. Okay, ni C. C mula-mula teacher tengok dulu dia punya sudut. Jadi sudut kat sini, dia kata sini dengan sini sama. So sini adalah 6. And then dekat sini 110. Since dia sama sini dengan sini,
So kat sini pun 110 lah, sebab sama kan panjang ni. Jadi sini akan sama 110 110. And then balance dia adalah total 360 tolak 110 tolak 110. So 140 kita akan share 2, bahagi 2. Jadi kat sini 70 70. Okey, kalau untuk segi 4, iaitu yang ni kita panggil quadrilateral lah. Quadrilateral ni total dia adalah 360. So 360 bila sisi dia adalah sama, sebab ni sama, so sini mesti sama, sini pun mesti sama. Sebab tu teacher letak sini 110, teacher buat tolak 110 tolak 110, teacher akan dapat kat sini 140. So 140 share antara dua ni, teacher bahagi 2 lah. Sebab tu dapat bawah ni 70. Teacher kira je untuk sudut dia. Okay. And then teacher tengok kat sini pula, sini 60. Mana ada 60 kat sini? So sama kat sini, sini mesti 60 juga. Jadi bila kat sini dah tak sama, teacher akan cakap ini tidak serupa jugalah. Macam tu. Okay. So you check je salah satu. Sama ada kalau you dah tengok sudut tak sama, tak payahlah check sisi sepadan tu dah. Nisbah sepunya tu, nisbah sepunya, nisbah sepadan. Okay. And then untuk D. Okay, D ni macam sama je dia punya angle. Tak apa, kita check. So 1, 2, 3, 4. Bila ada 4 sudut, which is kat sini 1, 2, 3, 4, kita panggil quadrilateral. And total untuk quadrilateral adalah 360. Okay, memang tu sudut dia. Jadi kat sini teacher akan tolak dengan 100, tolak dengan 90, tolak dengan 34. Supaya teacher tahu kat sini berapa sudut dia. Okey, kita nak check sudut dulu. So 360 tolak 100 tolak 90 tolak 34. Kita akan dapat 136. So ni 136. Jadi kita check pula dekat sini. Sini 100. So ni bayangkan dia terbalik lah. So ni kalau sama dia punya sisi semua, so maksud dia samalah. 100 100. Saya tanda kat sini 100 100. 136 136. 90 90. So total still 360 sebab dia ada 4 bucu. Jadi kat sini balance dia adalah 34 lah. Jadi bila kita check sudut dia, sudut dah okey. So sekarang kita nak check satu lagi, iaitu nisbah sepunya sisi. Okey, nisbah sepunya sisi untuk confirmkan. So nisbah sepunya sisi, nisbah sepunya sisi. So macam mana kita nak check? Yang panjang sama, maksudnya ini 8, ini 12, betul kan? Ni sama dengan yang ni. So kita tengok kat sini 8 bahagi 12. Maksudnya kita tengok dapat berapa. Ni untuk yang saya buat ni A, B A prime. Ni untuk A. So 8 per 12, teacher akan dapat 2/3 kat sini. And then contoh B, teacher ambil sini B, sini dengan sini B prime. So B adalah teacher ambil 6.2 dengan 9.3. Macam tu, nak check sama tak? 6.2 per 9.3. Kita ambil yang satu dari gambar yang pertama, satu dari gambar yang kedua, yang sisi sepadan sebab dia adalah sisi yang sama, dua ni. Okay. So 6.2 per 9.3, kita akan dapat 2/3 juga. And then lagi satu 4.5. Kat sini dia tak bagi, and then tak bagi, so kita tak payah kira lah. Kat sini 3 sebab dia tulis yang sama. Sini 4.5, sini 4.5. So saya letak kat sini ini C. Okay, sebab dia sama So ni pun 3 dengan 4.5. Jadi saya check salah satu sahajalah, iaitu 3 dengan 4.5. Saya letak untuk C 3 4.5. So 3 per 4.5. So dapat 2/3 juga. Jadi bila kesemua nisbah sepunya ini adalah sama dan sudut pun sama, sudut sama, nisbah sepunya pun sama, 2/3. Jadi ini kita boleh buat conclusion, ini adalah serupa.
Macam tu. Okay. So hope you guys faham untuk konsep serupa. Dia ada soalan nombor 2. Jadi you guys boleh try jawab sendiri untuk nombor 2 tu. Then baru saya masuk pembesaran. Okay. So pembesaran ni dia ada kaitan dengan serupa ni. Cumanya dia ada tambahan sekarang, iaitu dia mesti serupa. Lagi satu, dia tulis kat sini, suatu transformasi dengan semua titik objek bergerak dari suatu titik dengan satu nisbah mala. So kat sini titik tetap dengan satu nisbah mala ni adalah keyword dia, iaitu titik tetap dengan nisbah mala. So nisbah mala ni adalah yang tadi yang kita cari ni. Nisbah sepunya ni adalah nisbah mala, cumanya dia lebih spesifik, iaitu kita nak cari titik tetap ni. Nisbah mala dulu saya terang. Nisbah mala ni kita panggil nama dia sekarang adalah faktor skala. So faktor skala dia punya syarat adalah image bahagi objek. So kamu ingat je, untuk faktor skala kita akan buat image bahagi objek. Nanti kita akan tengok apa benda. Okay. So kalau dari sini yang serupa ni, kita tak kisah kita nak ambil A ni, yang ni ke. Saya akan ambil ni, contoh saya ambil 2 dekat sini. Mana 2? 2 pula 8. Saya ambil 8 kat sini. Lepas tu saya ambil 12 kat sini kan. Saya tak tahu mana satu objek, mana satu image. Dia tak kisah. Asalkan kamu, kalau kamu letak ni yang pertama, ni pertama ke atas. So nanti pun yang 6.2 pun yang ni pun ke atas. Yang ketiga pun 3 ni pun yang ni ke atas. So saya tak kisah saya nak ambil yang mana pun untuk yang konsep serupa ni. Kalau untuk pembesaran, kita akan tetapkan mana satu image, mana satu objek. Image dekat atas, objek dekat bawah. Itu beza dia. Okey, itu nisbah mala. Jadi untuk titik tetap pula, kita kena cari. Macam mana kita nak cari? Kita kena gabungkan antara objek dengan image. Kita gabung objek image dia. Then bila bertembung, setiap titik ni, objek image bertembung, objek image bertembung kat sini. Jadi ini kita panggil sebagai pusat pembesaran. Jadi untuk cari pusat pembesaran, kamu kena ada objek dengan image dan garis je. Macam tu. Okay. So kat sini bila kamu nak cari faktor skala dia kamu tengoklah, kadang-kadang dia bagi kat sini. Dia bagi contohlah kat sini 10, kat sini 5. So untuk cari faktor skala dia, sama ada kamu akan buat kat sini 10 bahagi 5. Sebab dia image bahagi objek, dia punya panjang ni. So kita akan dapat kat sini 2. Macam tu. Ataupun dia bagi, kita boleh kira dari pusat pembesaran kepada objek dengan pusat pembesaran kepada image. Dia ada 2 cara. Okay. So kamu tengok panjang PA ni bahagi dengan PA yang objek. So ada 2 cara lah, kamu boleh pilih nanti. Okay. So saya proceed lagi, iaitu kita nak tengok faktor skala. Okay, ini penting. Jadi bila kita tengok kat sini, dia ada positif, negatif, and then dia ada faktor skala. Saya tak ikut buku teks, maksudnya saya tak suka hafal yang positif, negatif tu. Saya ikut kefahaman saya, iaitu yang positif, negatif ni saya letak second, perkara yang kedua. Okay. So kat sini kita letak dia punya size. Okay. So macam mana nak ingat? Ceking. Okay. Kalau K tu lebih besar dari 1, size dia akan lebih besar. Size image lebih besar. So contoh kalau kamu nak ingat, kalau saya cakap satu benda tu dia besar 2 kali ganda. 2 kali ganda. So bila 2 kali ganda, kan maksudnya lebih besar. Contoh saya cakap model rumah kan. So rumah ni saya buat yang kalau untuk mainan tu kecil je. Okay, ni yang mainan, model untuk rumah. And then bila yang besar tu, dibuat yang betul-betul tu, dia akan jadi gedabak besar. Allah, saya tak dilukis besar. So kat sini contoh. So bila kita dapat image ni contoh image, ni objek. Bila dia besar, kita kata 2 kali ganda, dia akan lebih besar. Ini maksudnya K dia adalah lebih dari 1. Kamu ingat macam tu je. Bila dia kata berapa kali ganda besar, kalau kamu tengok lebih dari 1, dia adalah lebih besar. Okay. So positif negatif ni sekejap lagi saya terang.
And then kalau K sama dengan 1, maksudnya dia sama saiz. Saiz image sama dengan objek. Sebab dia memang sama dengan. So dia sama je. And then ni saya padam And then kalau K tu di antara 0 dengan 1, maksudnya saiz image lebih kecil. Ini macam kita tangkap gambar lah. So dari yang objek besar-besar tu masuk kat kita punya phone. So itu adalah saiz yang lebih kecil lah. So kamu ingat je, kalau saya ingat 1 ni je lebih besar, dia adalah lebih besar dari 1. Then yang lain-lain ni dia akan lebih kecil lah. Okay. So positif dengan negatif ni adalah bila dia positif, dia akan berada di belah yang sama. So kalau saya ingat macam ni tau, bila positif dia punya bentuk akan sama. Cara saya lah, ingat bentuk sama and sama side, sama sisi dengan objek. Maksudnya contohlah saya ada kat sini titik pembesaran. Okay, dia sama sisi pula, sama, tak apa, nanti kita tengok contoh. Ni contohlah ada objek kat sini, contoh. So dia punya image, kalau saya kata 2 kali ganda, dia akan belah yang sama dengan pusat ni. Okay, so dia akan kedua-dua belah kanan. Alright. Kalau negatif, saya tulis kat sini lah, positif dengan negatif. Kan pening kepala pula ni. Terbesar pula. Sekejap tak apa. Ni saya garis balik. So kalau positif, 1 dia akan bentuk sama. And then dia akan berada di sama sisi, sama belah dengan objek. Okay, faham sama belah ni maksudnya dia orang akan berada di sebelah. Kalau objek tu belah kanan, image pun belah kanan. Dia dua-dua belah yang sama. Okay. Kalau lagi 1, kalau negatif, 1 dia bentuk dia dah jadi, bukan bentuk tau, dia akan flip. Bentuk dah tak sama. Contohlah, kalau saya ada segitiga, dia akan dapat segitiga juga. Kalau untuk positif. Kalau untuk negatif, dia bentuk sama tapi dia akan flip. Dia terbalik. Contoh macam ni. Contoh. So dia dah tak ikut side yang sama dengan bentuk yang original tadi. Dia akan terbalik. Flip macam tu. Okay. Lagi 1, dia akan different side. Belah yang berbeza. Dengan objek. Maksudnya kalau kita ada titik kat sini, so titik ni dia akan different side. Maksudnya objek kat sini, image kat sini, dia bertentangan. Kalau yang ni titik dia kat sini, dia punya pusat, so objek dengan image dia adalah di belah yang sama. Okay. So tak apa, nanti kita tengok soalan. Saya tak suka for positif negatif ni sebab nanti memang akan nampak pun positif negatif ni. Okay. So kita tengok soalan. Okay, ini soalan dia 5.2b. Siapa yang ada boleh ambil buku teks and try, sebab ni dia kena conteng sikit. And saya akan buat soalan 1 ni semua untuk fahamkan konsep. 2 ni AB sahaja. Yang nombor yang CD tu you guys try buat sendiri. Okay. So apa yang saya maksudkan bentuk flip lah, bentuk terbalik lah, saya duk cakap tadi dengan bentuk dia sama sisi atau tak tu. Kalau kamu tengok kat sini, nampak tak? Ni bentuk dia sama. So dia macam tu, dia lagi besar tapi bentuk dia sama. Sama ni bentuk dia lagi besar. So ini kita boleh cakap ini mesti positif nanti. Lepas tu yang ni pun dia punya bentuk dia sama. So saya tahu ni adalah positif. Tanpa saya tengok dia punya titik lagi tau. Titik pembesaran tu saya tak letak lagi, tapi saya tengok dia punya lukisan tu. So yang ni dengan ni pun mesti dia positif, sebab bentuk dia sama. And then yang ni, nampak tak ni? Ni dia macam flip. Ni ke atas, ni tiba-tiba ke bawah. So ini mesti negatif nanti K dia. Macam tu. Cara cepat kita nak tengok dia punya K nanti, skala dia. Alright. So dia kata kat sini diberi R prime ialah image kepada R. So R prime ni adalah image. Saya tengok yang warna merah lah. Yang warna merah ni image. Yang objek R adalah yang warna hitam ni.
Perihalkan pembesaran bagi setiap yang berikut. So, untuk perihalkan setiap yang berikut ni bagi pembesaran, saya akan nyatakan dulu yang pertama adalah transformasi je lah, iaitu pembesaran. Pembesaran. Lepas tu di pusat mana? Berpusat di something. Kita akan cari. Lepas tu dengan faktor skala. Mana kat sini? Dengan faktor skala yang ni. So, dengan faktor skala yang ni. Maksudnya dia kena ada dua maklumat sekarang. Kamu kena ada pusat pembesaran. Berpusat di, kamu nak guna ayat pusat pembesaran ke tak kisahlah. Tapi mesti ada maklumat tu. First adalah pusat. And then dia punya faktor skala. Ataupun kamu nak tulis skala pembesaran. Sama sahaja. Alright. So, kita tengok untuk soalan A. Saya zoom. Jadi, untuk cari dia punya pusat, kita kena garis objek dengan image. So, kat sini saya akan garis. Saya guna yang warna hitam. So, ini dia punya bawah. Ni dia punya atas. So, saya garis objek dengan image. Macam tu. Nampak tak? Okay. And then, saya kena garis lagi bagi ketiga-tiga. So, ini dengan ini. Jadi, saya akan garis yang second pula. Aduh. Lebih kurang lah kat sini. Macam tu. Nampak kan? Saya buat macam ni. Ni dengan yang ni. Yang ni dengan yang ni. So, yang ni dengan yang ni pula. Kena garis ke semua bucu-bucu dia. So, kat sini saya garis pula bucu yang ketiga. Macam tu. Okay. So, saya tengok kat sini, dia punya pertembungan adalah dia punya pusat lah. So, pertembungan dia dekat sini. Lebih kurang kat sini. Allahu Akbar. Kenapa saya pergi gerakkan dia? Sekejap, saya betulkan balik. Ish. Sini. Lebih kurang lah. Okay. So, saya dapati kat sini, dia punya titik yang pertembungan ni adalah lebih kurang kat sini. So, dapat kat sini negatif 4. Sini X dia. Negatif 4. And then, sini dia punya Y. Y dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dia guna ni skala 1. 1, 2, 3, 4. So, dapat negatif 4, 4. Okay. So, saya ganti kat sini untuk A. Saya tulis kat sini A. Pembesaran berpusat di negatif 4, 4. Okey, dengan faktor skala saya tengok kat sini, saya akan ambil garisan yang paling mudah nak kira, iaitu kat sini ni kita akan guna formula image bahagi objek untuk skala pembesaran, skala faktor skala. So, image dia saya kira kat sini, image 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per objek dia kita kena ambil yang sepadan dengan garisan ni. So, 1, 2. So, 6 per 2 kita akan dapat 3 lah kat sini. So, dapat kat sini skala faktor dia 3. So, ini adalah jawapan untuk A. Alright. And then, untuk B. Untuk B pun kita buat yang sama. Objek dengan image. So, kat sini dia besar. Jadi, mesti berapa kali ganda lebih dari 1. And then, kita garis macam tadi. And saya nampak kat sini. Nampak tak kat sini? Untuk objek, ni kan, bentuk dia kan, objek yang ni. Lepas tu image dia yang besar ni. Jadi titik dia untuk ni titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Untuk titik keempat ni, dia punya titik sama, objek dengan image. Jadi confirm nanti bila kita garis, kita akan dapat dekat sini. Sebab memang satu titik ni hanya kat sini je pertembungan dia. Saya tak payah garis pun. Sebab saya tahu objek dia, ni objek kat sini,
And then image dia bila besar pun stay kat sini. So maksudnya titik ni kat sini. Kalau kamu nak garis boleh je. Saya tak garis tau sebab saya nampak terus kat sini. Jadi dia punya titik pusat ni adalah 6, -5. Dapat terus. Alright. So saya letak kat sini. Untuk B saya padam Untuk B pula ni. B. Kita guna ayat yang sama je. B 6, -5. Faktor skala kita kena kira, iaitu kamu boleh kira mana-mana side, tapi bila kamu pilih tu make sure sama dia punya sisi sepunya tu, sisi sepadan. So kat sini saya ambil K adalah image bahagi objek. So image bahagi objek, image dia adalah yang besar ni. So saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bahagi objek dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 12 bahagi 6 kita akan dapat 2 lah. Jadi faktor skala dia sekarang adalah 2. Okay. Itu adalah untuk B. And then untuk C saya tengok objek image dia lagi kecil. So mesti nanti bilangan dia punya K tu akan lebih kecil dari 1. So kita buat kat sini. Kita garis dulu untuk cari dia punya center macam tadi. So saya garis untuk bucu yang atas dulu, yang ni macam tu. So dia akan dapat lebih kurang macam ni. Okay, so make sure ada pembaris lah untuk buat soalan ni. And then saya nak garis yang hujung bawah ni. Hujung bawah ni sama je garisan dia, which is yang ni dengan yang ni, yang ni dengan yang ni. So saya boleh buat panjang terus. So kat sini saya akan dapat lebih kurang macam ni. Macam tu. So kat sini pertembungan dia saya rasa dekat sini. Kat sini kot. Lebih kurang lah. So kat sini dia punya ni adalah 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5. So 2 kat sini. So pusat dia adalah 5, 2. So saya tulis atas ni. Untuk C pula, lima, 2. And then skala dia, patah balik pula. So and then skala dia kita bilang, iaitu saya bilang yang bawah ni lah. Ni K sama dengan image bahagi objek. So image dia adalah 1, 2, 3. Per objek dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dapat kat sini 3/6 adalah bersamaan 1/2. So dapat kat sini skala dia 1/2. Okay. And then D. D ni dah nampak tak? Dia flip. So bila flip ni confirm nanti negatif. Kita letak tambah sendiri negatif sebab dia dah flip. Jadi kat sini saya check, iaitu kita nak cari apa-apa pun dia punya pusat dulu. So pusat dia adalah kita garis macam tadi juga, konsep still sama. So hujung ni, yang ni dengan yang ni. So saya garis macam tu. Alright. And then yang bawah ni dengan atas ni pula. Yang ni dengan yang ni. So saya garis lagi. Okay. And then bila dia flip, jadi yang ni adalah yang ni lah. Okay. So bila kita flip, sekejap saya nak tengok balik. Kalau flip, betul lah. Yang ni dia akan jadi dengan yang ni. So make sure pilih betul tau, kan nanti habis jawapan. So kat sini yang ni dengan yang ni.
And then the last one is lagi satu, tapi kita dah boleh nampak kan dia punya pusat tu kat mana. Sini dengan sini. So siapa yang ada buku buat tau, at least you boleh practice sekali. Ya Allah, bodohnya. Sini dengan sini. Okay, so kat sini kita nampak dia punya pertembungan adalah dekat sini, lebih kurang. So kat sini adalah 7, 4. So 7, 4. So saya tulis kat sini dulu, dia punya pusat adalah 7, 4. Sini untuk D. Tujuh, 4. And then untuk kira dia punya object and image, saya pilih yang senang nak kira, iaitu saya ambil K sama dengan image bahagi object. So image bahagi object, image dia adalah yang ni. Saya kira yang tepi ni 1, 2, 3. 3. Objek dia adalah yang ni lah, which is 1, 2. So 3/2, which is kalau kamu nak tukar dalam bentuk perpuluhan pun boleh sahaja. So kamu boleh tulis 3/2 saja, and tambahlah negatif 3/2 sebab dia flip. So kita tahu ini adalah negatif. Jadi jawapan dia kat sini, skala dia negatif 3/2. Dapat jawapan. Alright, so saya harap untuk yang positif, negatif K ni dah faham, sebab kita dah buat 4 soalan. And then dekat sini nombor 2, perihalkan pembesaran dalam setiap yang berikut. Jadi sama je yang ni. Yang ni saya copy dia punya handwriting je. Sekejap. Kita ambil dia punya penerangan ni, sama je, sebab dia punya penerangan akan sama. Okay, so untuk A, untuk B, saya copy siap-siap. So kat sini saya padam A, B, and then pusat dia, and then skala faktor. Sama je. Alright, so dari sini bila kita tengok yang A ni, satu saya tengok dia punya gambar adalah sama saiz. Sama saiz pula, sama bentuk lah. Maksudnya dia tak pusing ke atas ke bawah, dia sama je. Jadi nanti dia punya K ni confirm positif. And then pusat dia adalah DP, sebab dia dah tolong gariskan kat kita. Nampak tak? Dia tolong garis. Garis. So kat sini adalah dia punya pusat berpusat DP lah. Senang lah, dia dah gariskan kat kita. Dengan faktor skala. Faktor skala adalah image bahagi objek. Sama je. Cuma kali ni kita tak payahlah kira sisi dia, sebab kita tak ada, dia tak bagi pun dalam petak-petak. Kita tengok je dari center. Tu yang saya cakap, dia ada dua cara tu. So dari center ni, first dari center iaitu pusat kepada image, panjang dia adalah 6/4 dari sini. So 6/4 10 lah jarak dia dari pusat. And then objek, pusat dari objek pula, which is 4. So dapat kat sini 10/4. So dapat 5/2. So saya tulis kat sini dengan faktor skala 5/2. Macam tu. Alright. And then B. Okay, B ni pun kalau kita tengok bentuk dia, dia tak ada flip atas bawah kan. Tak ada tiba-tiba terbalik kan. So kat sini kita akan dapat positif juga kira. And then pusat dia pun dia dah tolong gariskan kat kita, iaitu hujung ni dengan hujung ni, atas ni dengan yang ni, kanan ni dengan yang ni. So sama, dia dah gariskan kat kita. Dia punya pusat dekat P lah, sama je. P dengan faktor skala. Faktor skala adalah image bahagi objek. So image dia adalah, kita tengok ini dia dah cakap ni objek. So yang besar yang warna pink ni adalah image. Jadi panjang ni dia bagi 16. So 16 per objek dia 10. Pilih je satu side, dia tak perlu semua. Okay. So kat sini 16 per 10, kita akan dapat 8/5. Jadi faktor skala dia adalah 8/5. Okay. So ini adalah untuk pasal faktor skala, dengan macam mana kamu nak memerihalkan, macam mana kamu nak terangkan bagi pembesaran. Alright. So saya rasa masuk yang ni dulu kot. Next week baru kita belajar macam mana nak lukis. Maksudnya saya buat 2 bahagian lah untuk pembesaran ni.
Ni menentukan objek dengan image bagi suatu pembesaran ni, maybe saya masuk ke sikit untuk diberi objek and image, iaitu kita tengok nilai K. Untuk tengok nilai K yang tadi tu saya dah cakap, kalau K tu lebih besar dari 1, dia akan lagi besar. Kalau dia kecil dari 1, iaitu between 0 dengan 1, dia akan jadi kecil. Kalau sama dengan 1, dia akan jadi sama. Okey, yang ni sama je yang macam tadi kita buat yang ni. K dengan size. So kita tengok soalan dia, maybe saya buat yang atas ni je, yang untuk diberi K and object and image untuk lukis ni, saya buat next week yang ni. Okay, so next week kita habiskan. Jadi kat sini kita tengok, kat sini, okay ni. Dia kata kat sini, berdasarkan faktor skala yang diberi, tentukan objek dan image bagi setiap pembesaran berikut. So kat sini, dia tak cakap, sekarang dia tak bagi kat kamu yang mana satu objek, yang mana satu image. Kita tak tahu. And then K ni dia bagi 2/3. Bila 2/3, kalau tak nampak, saya buat 2/3 macam ni, saya tukar jadi pecahan. So dapat 0.67 lebih kurang So ini adalah K ni di antara 0 dengan 1. Jadi kat sini kita boleh cakap image dia akan lagi besar. So bila image lagi besar, yang ni adalah image lah, A ni adalah image, A ni A image, B adalah objek. Macam tu. Sebab tu kita just fahamkan je nilai K tu. And then yang ni pula, macam saya cakap tadi, tak payah tengok negatif ni, just tengok 1.5 je. So 1.5 ni adalah lebih besar dari 1, jadi dia punya objek akan lagi besar. Objek pula, image lagi besar. Sebab dia lebih besar dari 1 K dia. So kat sini image lagi besar, maksudnya ini adalah image, S ni adalah image, R ni adalah objek. Cumanya kita tambah negatif sebab dia flip, dia berbeza arah, dengan lagi satu dia terbalik gambar dia. Okay, so ini saya rasa sampai sini saja. Minggu depan saya ajar macam mana nak lukis objek, image berdasarkan skala yang diberi. Yang ni. Okay, so kita dah settle half daripada pembesaran ni. So kita dah belajar untuk pembesaran mana. Okay, pembesaran ni kita dah belajar nilai K, and then objek image K. Lepas tu kita dah belajar macam mana nak perihalkan, and then kita dah belajar pasal nisbah skala, faktor skala dan pusat, which is yang ni lah, faktor skala ni K lah. Apa saya ulang banyak kali dengan pusat. Alright, so next week kita akan belajar macam mana nak lukis next week. Okay, ni dah. So next week kita belajar pasal lukis, and lagi satu pasal luas. So 2 ni je minggu depan. Alright, okay, so sampai situ saja. InsyaAllah esok kita masuk Maths pula untuk pengamiran. Saya sambung, then okay, sampai situ saja. Jumpa lagi InsyaAllah esok. Okay, bye. Assalamualaikum.